presiden munafik sedunia kan, siapa nama? Abdullah bin Ubay. Ini presiden munafik sedunia tau. Dia punya jahat tak jahat dia, tak, masalahnya di Islam, sama-sama Islam tapi munafik lah. Munafik ni kita tahu lah no? Dia duduk sama-sama macam kita, tapi dalam hati Tuhan yang tahu. Dia senyum semua buat kerja sama kita, tapi dia punya planning dalam jiwa dia hanya Tuhan yang tahu lah, dia punya jahat dia tu. Ni Abdullah bin Ubay dahsyat tuan-tuan. Nabi buat masjid, dia buat masjid. Cari pasal Nabi buat dah masjid dah ada elok, tapi buat masjid lagi buat apa? Lawan lah. Dia nak lawan. Kan ada manusia di kalangan kita ni yang lagu tu kadang-kadang. Dia tak boleh tengok orang buat. Dia nak buat juga, tapi dia nak, tujuan dia nak lawan. Nabi buat masjid, dia buat masjid juga. Lepas tu tak puas hati lagi, dia pergi fitnah isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Buat benda tak elok dengan Safwan bin Mu'attal. Tak cukup dengan tu lagi, pasukan Islam nak pergi perang Uhud, dia boleh tarik 2 kampung daripada tentera Islam. Tarik, jangan ikut pergi perang. Tu dia tuan-tuan, sakit hati kalau kita tuan-tuan. Tapi tuan-tuan semua tahu kan, Abdullah bin Ubay, anak dia pun nama Abdullah juga, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Tu kadang kita ni kalau benci kat orang, jangan package. Ni kadang orang dia benci dengan pak, dengan anak balun sekali ya. Dak, anak tu sahabat Nabi no. Walaupun jahat-jahat lagu tu tuan-tuan, dia yang geram lagi ni, kalau tuan-tuan ni cerita pasal kepala munafik ni tak habis ni tuan ni. Abdullah bin Ubay ni dia punya jahat tak jahat lagi, dia boleh cerita buruk Nabi tu sampai orang percaya. Ni orang munafik ni dia power kat sini. Dia punya bicara dia tu power. Dia cakap tu benda bohong lah, tapi dia cakap dengan kemas, dengan pidato dia yang meyakinkan orang. Hari-hari lepas tu percaya. Kan orang munafik kan. Rumput makan lembu, rumput makan lembu, rumput makan lembu. Hari-hari duk kata, orang percaya. Mula-mula tak logik tau, tapi bila dia cakap dengan keyakinan dengan ni, lama-lama orang percaya. Orang mana orang tak percaya, isteri Nabi orang mulia, takkanlah. Tapi hari-hari dia cakap tau, sampai orang percaya. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita tak bengang, ni membabitkan keluarga kita tau. Tapi tuan-tuan tahu, hari Allahumma salli ala Muhammad, hari Abdullah bin Ubay meninggal, anak dia Abdullah mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak mana-mana jubah saya nak minta? Dia tanya, buat apa? Saya nak minta selai jubahmu ya Rasulullah. Untuk apa? Nak buat kain kafan pak saya. Nak buat kain kafan. Sebab anak dia kata, saya tahu bapa saya punya jahat macam mana saya tahu. Jadi sekurang-kurangnya dia mati dengan berkafankan jubahmu pun jadilah ya Rasulullah. Kok-koklah Tuhan nak ampun dia tu kan. Tuan-tuan jangan main-main tu. Abdullah bin Ubay jahat tak jahat, mati kapan dia tu jubah Nabi tu. Kita ni jangan kata jubah Nabi, dapat tengok rambut Nabi itu pun Allah macam masuk syurga dah. Allah. Ini berkafankan jubah Nabi tau, Abdullah bin Ubay. Hari dia meninggal, Nabi nak pergi ziarah. Nabi dengan Sayyidina Umar. Tengah on the way Nabi nak pergi melawat. Siapa tadi tu? Abdullah bin Ubay tu. Tiba turun ayat surah At-Taubah ayat 80. Allah bagi tahu dalam ayat tu, hai Muhammad, kalau kau pergi jumpa, minta ampun pada Allah untuk dia tu 70 kali pun aku tak ampunkan dia. Allah bagi tahu siap-siap tu. Minta ampun pada aku untuk Muhammad tu, Abdullah bin Ubay tu, 70 kali pun aku tak ampun dia tau. Buatlah kau mana pun aku tak ampunkan dia. Surah At-Taubah ayat 80. Tuan boleh tengok. Sayyidina Umar kata, ya Rasul, balik ya. Bos kata tak ampun, balik ya. Dah pergi jumpa lagi buat apa? Hidup punya jahat ni, bos kata tak payah balik lah. Nabi kata, jauhkan diri daripada aku wahai Umar. Allah kata 70 kali, aku akan minta ampun pada Allah untuk dia lebih daripada 70 kali. Kau nak cakap apa? Tuan-tuan nampak tak kasih sayang Nabi? Kita ni, kita buat baik dengan orang, itu fitrah. Kita buat baik dengan orang yang buat baik, itu namanya fitrah. Kita buat jahat dengan orang yang buat baik, itu zalim. Tapi kalau kita boleh buat baik dengan orang yang buat jahat dengan kita, itu sunnah. Oh, ni ayat Facebook sedap ni. Lagi sekali no. Kita buat baik dengan orang yang buat baik dengan kita, itu fitrah. Dan dia buat baik, balas balik. Okeylah. Dia bagi bihun, kita balas bihun. Fitrah.
Hak teruk je dia bagi bihun, kita bagi pinggan dia. Hak tu mengarut hang ni, bagilah mi sotong ke apa kan, tak ada apa, dia bagi hak tu balik lah. Kita buat jahat dengan orang hak buat baik, itu kita ni zalim. Tapi kalau kita boleh buat baik dengan orang hak buat jahat dengan kita, itu sunnah. Hak ni tak ramai orang boleh buat. Macam mana dia boleh buat kita geram sekalipun, tapi kita mampu. Cukuplah tuan-tuan, tak boleh buat baik dengan dia pun, memaafkan dia pun memadai lah, cukuplah. Oh ya Allah, berdoa lah pada Allah nah. Kita ni salah satu daripada cara menenangkan hati daripada stres, memaafkan orang lah. Tiap-tiap malam sebelum tidur, maafkan orang. Tidak kita duk geram situ. Kita ni selagi kita tak maafkan orang, dia macam mana tau? Macam kita kalau makan daging. Kita tuan-tuan bisa tak kalau makan daging? Makan daging ni jenis liat ke apa kan, tiba dia selit kat gigi sikit. Ada biasa lekat celah gigi sikit. Selagi dia duk ada tu, kita duk rasa macam mana? Nak sembang dengan orang, rasa tak selesa tu. Rasa ada benda. Tak selesa kan. Tak, padahal bukan seekor lembu pun. Sikit lah selit, tapi kita tak selesa. Nak abang kata dalam hidup, selagi kita tak memaafkan orang, selagi tu orang tu terselit dalam hati kita, selagi tu kita tak akan pernah tenang. Pi mana-mana nampak dia kan. Lepas tu rajin pula stalker dia, duk stalk dia balik, tengok balik, banyak joke nampak mana, tengok geram dengan dia tu, tapi duk tengok dia juga, benci tapi apa, dia tengok balik kan. Maafkan saya lah tuan-tuan, hidup ni tak lama, tu je pun. Sebab tu kita dalam hidup ingat, jangan duk jadi lagu sombong ni. Pasal orang sombong, dia tak akan memaafkan orang. Payah ustaz, dia menduakan saya ustaz, mana nak maafkan dia ustaz. Itu banyakkan doa pada Allah lah. Ni